Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mempertemukan kita di alam maya ini untuk kita sama-sama belajar mata pelajaran peringkat Islam tingkatan 2, bahagian fiqh, iaitu pada kali ini di bawah tajuk khutbah Jumaat. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita lihat dulu. Objektif bagi pembelajaran tajuk ini, iaitu pertamanya memahami maksud dan hukum khutbah Jumaat. Yang kedua, mengetahui syarat dan rukun khutbah Jumaat. Yang ketiga, mempelajari sunat khutbah. Apa yang ada sunat-sunat yang perlu dibuat yang berkaitan dengan khutbah. Seterusnya menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi di bahagian bawah video ini nanti. Baik, tanpa melengahkan masa, kita lihat khutbah Jumaat. Apa dia khutbah Jumaat? Iaitu ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat yang mengandungi nasihat, peringatan dan pengajaran mengikut syarat tertentu. Itu ucapan. Itu dipanggil sebagai khutbah. Okey. Hukumnya adalah wajib, termasuk dalam syarat sah bagi solat Jumaat. Okey, termasuk dalam syarat sah bagi solat Jumaat. Baik. Syarat sah khutbah Jumaat. Kita bahagikan kepada bahagian yang pertamanya adalah khatib. Kita tengok dulu apa syarat yang perlu ada pada khatib. Pertamanya, khatib itu, apa dia khatib ni? Khatib ni tukang baca khutbah tu lah. Iaitu berdiri jika mampu. Maknanya khatib, tukang baca khutbah, dia berdiri. Kemudian duduk antara dua khutbah. Selepas dia berdiri, kemudian dia baca khutbah, tamat khutbah pertama, dia kena duduk seketika di antara dua khutbah. Itu di antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Kemudian khutbah sebelum solat. Khutbah itu dilaksanakan sebelum solat Jumaat. Sebagaimana yang kita duk tengok sebelum ni lah. Yang keempat, rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Rukun khutbah itu diucapkan dalam bahasa Arab. Yang kelima, suci dari hadas dan najis. Iaitu khatib itu, orang yang baca khutbah tu, dia suci dari hadas. Apa dia suci dari hadas? Dia ni mesti berwuduk. Kalau dia kentut ke tak boleh lah. Tu dia panggil hadas kecil. Kalau dia jima ke, belum mandi wajib ke, itu dia panggil berhadas besar. Maka itu orang tu tak boleh baca khutbah. Ataupun padanya ada najis. Apa dia? Ada najis, ada air kencing dekat kain dia, ada tai kucing ke dekat kain dia. Jadi ini dipanggil orang yang bernajis. Yang terakhirnya menutup aurat. Khatib itu orang yang baca khutbah tu mesti tutup aurat. Kalau dia pakai seluar pendek nampak paha, maka tak boleh lah baca khutbah. Atau kain dia koyak sampai nampak bontot dia, maka itu pun tak boleh lah sebab aurat dia terbuka. Okey, kita lihat pula syarat pada khutbah. Khutbah itu berturut-turut. Arti khutbah pertama, kemudian khutbah kedua, kemudian solat. Itu berturut-turut. Khutbah pertama, khutbah kedua, solat. Dia berturut-turut. Yang kedua, rukun khutbah didengar atau didengari oleh 40 jemaah yang mastautin. Okey. Didengar oleh 40 orang jemaah yang mastautin. Apa dia mastautin? Orang yang menetap di tempat tersebut. Itu dia panggil orang mustautin. Lelaki yang mustautin. Kalau tak mustautin macam mana? Orang tu orang mukim. Maknanya orang tu mungkin orang yang ada cita-cita nak balik ke kampung halaman dia. Walaupun dia duduk lama, dia dikategorikan sebagai orang yang bermukim. Bila mana dia duduk lebih daripada 3 hari, tak termasuk hari sampai dan hari balik, kita namakan dia orang yang bermukim. Walaupun lama, 10 tahun dah dia duduk situ, tapi dia tidak ada cita-cita untuk tinggal tetap di situ. Dia tetap dikira sebagai seorang yang
seorang yang bermukim. Jadi mustautin, penduduk tetap, tak nak ke mana-mana dah. Itu orang yang bermustautin. Rukun khutbah. Okey. Rukun khutbah pertamanya memuji Allah sekurang-kurangnya dengan lafaz Alhamdulillah. Kan bila mana kita dengar khutbah, khatib mula dengan Alhamdulillah. Kemudian berselawat ke atas Nabi sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kemudian memberi nasihat supaya bertakwa. Ini 3 rukun bagi khutbah. Jadi ini biasanya kita susun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Faya ibadallah. Ittaqullah. Okey. Itu dah ada 3 rukun bagi khutbah. Baik, terus. 4. Membaca satu ayat Al-Quran pada satu daripada 2 khutbah. Baca satu ayat Quran pada satu daripada 2 khutbah. Maknanya kalau dia dah baca ayat Quran tu pada khutbah pertama, tak perlu lagi baca pada khutbah kedua. Kalau belum lagi baca pada khutbah pertama, kena baca pada khutbah kedua. Yang kelima, berdoa untuk umat Islam pada khutbah kedua sekurang-kurangnya Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Ini doa di pengakhiran khutbah. Baik. Sunat bagi khutbah. Pertama, khatib. Sunat apa dia? Berkhutbah di atas mimbar. Dia naik duduk atas mimbar tu. Berdiri atas mimbar. Kemudian duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Dia naik, kemudian bagi salam. Dia duduk. Bukan saja-saja tu. Itu sunat bagi khatib untuk duduk seketika sebelum nak memulakan khutbah. Yang ketiga, menghadap wajahnya ke hadapan tanpa menoleh. Hadap wajah ke hadapan. Tengok ke depan. Ke depan tu tengok kepada orang yang sedang tunggu nak dengar khutbah lah. Tu menghadap. Menghadap wajahnya ke hadapan tanpa memberi salam setelah naik ke mimbar. Kita tengok khatib bila naik atas mimbar, sebelum dia duduk tu, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Yang keenam, menguatkan suara agar terdengar jamaah. Maknanya khatib tu kena suara kuat supaya jemaah boleh dengar. Yang keenam, memendekkan khutbah. Mana khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah pertama. Pendek tapi susun pula. Yang pertama panjang sikit, yang kedua pendek lagi sikit, kemudian terus solat. Yang terakhir, memegang tongkat dengan tangan kiri. Pegang tongkat dengan tangan kiri atau apa-apa sajalah. Bukan tongkat pun, kalau dia ada pedang, dia pegang pedang dengan tangan kiri. Dia ada senapang, dia pegang senapang dengan tangan kiri. Tapi ghalibnya di masjid tak ada lah pedang, tak ada senapang. Orang pegang tongkat. Ya? Jadi pegang tu dengan tangan mana? Pegang dengan tangan kiri. Tak ada tongkat, carilah batang penyapu ke apa ke. Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Sunat pada khutbah. Sunat pada khutbah pada makmum. Mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Jangan tidurlah. Dengar khutbah tu elok-elok. Ini tak, bila pergi dengan khutbah jemaat, khatib tak sempat baca khutbah lagi, dah tidur dah. Seolah-olah tempat tu memang sesuai sangat untuk tidur. Yang kedua, melaksanakan solat sunat secara ringkas jika khatib sedang berkhutbah. Mana kalau kita pergi, khatib tengah khutbah, solat sunat 2 rakaat. Tapi solat sunat 2 rakaat tu sangat ringkas, cepat-cepat solat. Kemudian terus mendengar khutbah. Adab mendengar khutbah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta." Apabila kamu berkata kepada sahabatmu, diamlah pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah pahala Jumaat. Sebahagiannya menterjemahkan hadis ini, kita ni kalau orang buat tak elok, kita kena larang. Bercakap semasa khutbah itu perbuatan yang tidak elok. Jadi sepatutnya bila mana orang yang buat benda tak elok, kita kena tegur. Tapi kalau ketika khutbah Jumaat, kalau kita tegur dengan mengatakan ansit, diam olehmu, maka perbuatan itu dikira lara. Apa makna lara? Iaitu patutnya dapat pahala lah. Kita tegur orang buat benda tak elok, suruh dia berhenti. Tetapi oleh kerana pada hari Jumaat dan ketika mana imam sedang berkhutbah, maka perbuatan itu tidak dikira berpahala.
Bahkan sebahagian ulama juga menyatakan bahawa orang yang bercakap ketika mana khutbah sedang berlangsung, maka orang itu seolah-olah cacatlah pahala bagi solat Jumaatnya pada hari itu. Baik. Adab mendengar khutbah. Fokus kepada isi kandungan khutbah. Diam dan tidak bercakap. Jika bercakap, hukumnya makruh dan boleh mengurangkan pahala. Okey. Kurang pahala. Pahala akan kurang. Kemudian, tidak tidur. Kalau mengantuk macam mana? Pindah tempat jika mengantuk tanpa melangkah jemaah. Pindah tempat sikit je tak? Sikit. Pindah sikit. Ke depan sikit. Belakang sikit. Okey. Itu cara untuk mengelakkan mengantuk. Yang keempat, tidak melakukan perkara sia-sia. Apa dia perkara sia-sia? Ada orang bila duduk bersila di atas kapet masjid, dia cabut bulu kapet masjid. Itu perbuatan yang sia-sia. Ataupun dia duduk main belek-belek handphone dia, duduk tengok WhatsApp dia, duduk tengok Facebook dia. Ini dipanggil perbuatan yang sia-sia ketika mana khutbah sedang berlangsung dan pastinya akan mencacatkan pahala bagi solat Jumaatnya pada hari itu. Okey, amalan sunat hari Jumaat. Tengok, secara umum pula, amalan sunat hari Jumaat, potong kuku dan misai. Belum pagi-pagi Jumaat, sebelum sampai nak pergi solat Jumaat tu, potong kuku, trim misai, cabut bulu ketiak. Dia panggil natful idti. Cabut bulu ketiak tu, jangan dibiarkan sampai berambu-rambu keluar daripada ketiak tu. Yang ketiga, gunting bulu ari-ari. Mana bulu ari-ari ni? Bulu ari-ari ni bulu yang ada di celah tu, dekat kemaluan tu, bulu ari-ari dia panggil. Yang keempat, mandi sunat. Pagi Jumaat kita mandi. Mandi tu kita niat mandi sunat hari Jumaat, dapat pahala. Free-free je hari Jumaat tu. Yang kelima, memakai pakaian terbaik dan wangian. Pakai pakaian yang elok, yang cantik, yang sesuai lah untuk pergi solat Jumaat, dan juga pakai wangi-wangian. Bersegera ke masjid, makna pergilah awal sikit ke masjid tu, pergi awal, boleh duduk naik atas masjid dan niat iktikaf duduk dalam masjid. Jangan orang nak azan pukul 1.20, 1.30 nak azan, 1.30 juga dia sampai. Tu dikira sebagai lambat pergi. Kita patutnya pukul 1.20, 1.30 masuk waktu, 12.30 dah ada dalam masjid. Sekurang-kurangnya untuk mendapatkan pahala yang maksima. Dapat pahala apa dia? Pahala dapat kita beriktikaf pada hari Jumaat dalam masjid. Seterusnya, solat sunat tahiyatul masjid, qabliyah dan ba'diyah. Bila kita pergi ke masjid, masuk dalam masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Bila mana dah azan, maka kita solat sunat qabliyah. Bila mana lepas solat Jumaat, maka kita solat sunat ba'diyah. Ini semuanya medan pahala untuk kita bila mana kita buat. Seterusnya, memperbanyakkan selawat dan doa. Memperbanyakkan selawat dan doa. Bila mana kita duduk masjid, maka kita berbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Kita memperbanyakkan doa. Kerana di hari Jumaat ini ada waktu yang dimustajabkan doa. Jadi kita tak tahu waktu mana sebenarnya yang waktu itu adalah waktu mustajab. Maka kerana itu kita memperbanyakkan doa. Kemungkinan pada masa kita berdoa tu, bila banyak kita berdoa, panjang masa kita berdoa, maka mungkin doa kita itu terkena atau bertepatan dengan waktu yang mustajab doa, maka doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sunat, amalan sunat pada hari Jumaat juga adalah membaca suratul Kahfi. Ada masa baca surah Al-Kahfi, kerana ia dianjurkan, disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Contoh khutbah. Okey, kita lihat kepada contoh khutbah. Kita buat contoh khutbah ringkas macam mana. Ustaz akan lakonkan macam mana cara membaca khutbah. Baik. Bila kita naik atas mimbar, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk. Lepas tu, khatib azan. Lepas azan, kita pun bangun balik. Kita baca, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah. Ittaqullah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bersatulah kita atas dasar tauhid. Dengan itu, kita akan selamat daripada ancaman musuh-musuh Islam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan,
menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Allah SWT berfirman, "Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in." Maksudnya ialah, maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta semua pengikutnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib pun duduk sekejap. Bangun pula. Maka duduk, orang ramai pun berdoa, khatib pun boleh berdoa masa tu. Kemudian sambung lagi. Berdiri balik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita menadah tangan untuk berdoa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, habis takat tu khutbah. Okey. Jadi itu khutbah yang ringkas. Jadi kita bolehlah mungkin pada masa-masa tertentu kita perlu membaca khutbah, maka baca dengan bacaan yang mungkin kita perlukan khutbah yang ringkas. Maka inilah antara contoh khutbah yang ringkas. Yang pentingnya kita baca alhamdulillah, kita banyak puji Allah, kita assalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian kita sebut ittaqullah, ni pesan takwa. Kemudian kita baca ayat fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Kata kita tak pandai dah nak baca, kita pun duduk dah. Habis khutbah pertama. Bangun khutbah kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Dah, habis. Takat tu khutbah. Okey. Jadi ini antara contoh khutbah yang boleh kita buat jika perlu untuk kita baca dalam bentuk rukun-rukun khutbah sahaja. Baiklah, soalan kebat. Jemaah pada hari ini sering menggunakan gadget ketika mendengar khutbah. Mengapakah keadaan ini sering berlaku? Huraikan. Kenapa kita tengok hari ini ramai sangat ahli jemaah yang mana orang yang sedang nak pergi tunaikan solat Jumaat, duduk-duduk tu dia pun duk buka, duk belek-belek handphone dia. Okey. Apa jawapan? Okey, kurang penghayatan terhadap tuntutan agama. Okey, kerana sibuk dengan urusan dunia. Dia macam tak tahu apa yang orang minta pada dia untuk buat pada hari Jumaat. Okey, jadi dia pun duduk dia buat ikut apa yang dia suka. Kerana apa? Kurang penghayatan terhadap tuntutan agama. Kerana sibuk dengan urusan dunia. Kesannya mereka tidak mendapat manfaat daripada khutbah yang disampaikan. Tak dapat manfaat, tak dengar khutbah. Kesimpulannya, kita hendaklah memberikan tumpuan ketika khutbah sedang berlangsung untuk melahirkan Muslim berkualiti. Jadi bila kita dengar khutbah sentiasa, maka kita sedikit sebanyak akan dapat input yang baik untuk memperbaiki diri kita menjadi Muslim yang lebih berkualiti, yang lebih baik. Kita dah sampai kepada penutup. Sila jawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi dan sila like dan share video ini. Mudah-mudahan ia juga menjadi himpunan pahala bagi kamu semua kerana berkongsi benda-benda yang baik. Dan Ustaz sudah hidup dulu dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.